Encik Nurlizan. Dan dalam perkongsian pada kali ini, jadi yang pertama sekali, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi ke hadapan, mungkin kita boleh bagi sedikit biodata kita punya tetamu pada hari ini, iaitu panel kita Encik Nurlizan bin Karim. Jadi nama penuh panel kita pada hari ini iaitu Encik Nurlizan bin Karim. Beliau berusia 39 tahun. Beliau berada dalam kemahiran wireman dan juga airconman. Dari sudut kelayakan akademik, Encik Nurlizan merupakan alumni Institut Kemahiran MARA, iaitu beliau pada tahun 2000 belajar dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik, domestik dan industri, dan seterusnya beliau menyambung pelajaran ke peringkat diploma di Uni KL pada tahun 2002 dalam Diploma Tinggi Nasional bidang kejuruteraan elektrik. Dan pada hari ini Encik Nurlizan bin Karim ini terlibat dengan perniagaan servis aircon dan electrical wiring. Jadi kalau saya masih ingat lagi perkongsian bersama dengan Encik Nurlizan beberapa hari lepas, Encik Nurlizan sendiri ada menyatakan tentang sudah lebih daripada 3 tahun beliau menjalankan perniagaan. Jadi pada hari ini kita sangat bersyukur bila kita dapat bersama dengan Encik Nurlizan, kita dapat kongsi sama-sama dengan Encik Nurlizan tentang kemahiran, kepakaran, pengalaman. Itu yang paling penting pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, suka saya mungkin memulakan dengan sedikit pengenalan berkenaan dengan keusahawanan itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, program kita hari ini iaitu untuk kita meningkatkan kebudayaan keusahawanan dalam kalangan pelajar kita, dan seterusnya kita nak pelajar kita ini berminat untuk menceburi kerjaya keusahawanan. Jadi keusahawanan ini adalah sangat penting, dan kita tahu keusahawanan ini penting untuk meningkatkan ekonomi negara, menjana inovasi, mencipta peluang pekerjaan dan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran. Dan di samping kita lihat hari ini cabaran dalam negara kita, bukan di negara kita sahaja tapi di luar negara secara amnya, banyak hari ini kita tengok cabaran yang dihadapi oleh bukan sahaja negara kita tapi di negara-negara lain pun menghadapi cabaran yang sama juga. Jadi jika kita lihat berkenaan dengan pelajar teknik dan juga vocational ni, seperti yang kita semua tahu, lulusan teknik dan juga vocational ini boleh dikatakan sebagai pemangkin kepada peningkatan ekonomi negara menerusi bidang sains dan juga teknologi, dan kita lihat secara khususnya mungkin terlibat dengan reka bentuk, teknologi maklumat, pasaran dan industri serta modernisasi. Minta maaf, susah nak menyebutnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat dekat sini, pelajar teknik dan vocational ini boleh kata bidang untuk menceburi keusahawanan ini bukan sahaja mungkin dalam bidang-bidang yang lain, tapi bidang khusus yang mereka pelajari. Dan itu yang hari ini Encik Nurlizan sendiri, dia berada dalam bidang wireman dan juga airconman. Baik, jadi tanpa saya melengahkan lagi masa, saya yakin platform ini memang khusus untuk Encik Nurlizan. Platform ini bukan platform saya, jadi saya sekadar moderator je. Tapi bila dah bercakap ni, kita seronok nak bercakap. Allah Akbar. Jadi Encik Nurlizan, jadi yang pertama sekali Encik Nurlizan, kita mungkin nak tahu, kami semua ni bersungguh-sungguh nak tahu macam mana mungkin latar belakang perniagaan Encik Nurlizan, dan apa mungkin boleh ceritakan secara ringkas, padat dan tepat berkenaan dengan perniagaan yang sedang dijalankan oleh Encik Nurlizan. Dipersilakan Encik Nurlizan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dalam ni semua pelajar ke, student ke, cikgu? Okey, jadi Encik Nurlizan, untuk pengetahuan Encik Nurlizan, dalam ni kita ada staf MARA, dekat dalam kita ada staf MARA, dan kita ada pelajar daripada SIJET dan juga diploma. Dan suka saya tambah juga dalam webinar kita hari ini,
Ya, tak dengar. Hello sir, suara saya kena mute. Okey, saya minta maaf ya. Saya harap suara saya didengari. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi pelajar kita hari ini yang terlibat bukan sahaja staf MARA, tapi kita juga melibatkan pelajar sijil dan juga diploma daripada latar belakang pengajian elektrik, infrastruktur, operasi logik. Jadi suka dekat sini kami nak mendengar sendiri pengalaman daripada Encik Nurlizan sendiri. Jadi itulah kami punya audiens pada hari ini, pelajar daripada sijil dan juga diploma. Okey. Nak pastikan yang dalam ni IKM Bintulu je Betul. Boleh saya gunakan lorat Sarawak ke, mix ke? Mana tahu ada yang tak faham. Boleh Encik Nurlizan, dipersilakan. Dipersilakan. Mana yang rasa selesa insya-Allah. Mana rasa selesa. Hari ni saya agak busy sikit sebab kita orang tengah buat installation dekat Jepang. Jadi saya ada involve sekali untuk monitor saya punya staff. Tengok dia orang punya performance lah. Okay. Untuk permulaan saya perkenalkan diri saya Nurlizan bin Karim. Berasal daripada Sibu. Kelulusan akademik HND dalam bidang elektrik power. Maknanya HND itu adalah Higher National Diploma. Yang kita orang rasanya saya last batch lah. Sekarang ni dah tak ada dah HND. Dia bawah sikit dari degree, atas diploma. Kalau kita nak masuk ambil degree, dia ada short 2 tahun. Jadi kita boleh skip 2 tahun. Itu dia punya HND. Jadi sebelum ni saya lepasan sekolah teknik Sibu. Then after sekolah teknik, saya belajar di IKM Kuching seperti yang Encik bagi tahu tadi. Yang lain saya tak ni sebab dah dibagi tahu sebab kita dah sesi perkenalan hari itu. Just untuk short form, saya memang berkemahiran dalam bidang electrical dengan aircon ni baru-baru je. Jadi fully electrical lah. Daripada kecil tengok orang buat wiring, lepas tu berjinak-jinak sikit nak buat business sikit-sikit, part time orang cakap. Dari situlah saya belajar buat wiring. Sebelum saya menceburi bidang saya punya company ni, Mega Infinite Enterprise, dia tak boleh cakap business, perniagaan. Kita orang masih dalam perniagaan, bukan level untuk dia ada dua kan, Sdn Bhd dengan enterprise. Jadi dua benda yang berbeza. Tapi dia punya flow untuk berniaga sebelum kita achieve pergi Sdn Bhd, dia ada enterprise dia. Kita belajar step by step. Dalam ni ada seorang Hafizuddin, bekas saya punya staff. Dan ada beberapa orang lagi lah budak-budak IKM Bintulu yang pernah belajar dengan saya, bekerja dan belajar. Okey, untuk yang ni kita banyak kepada subjek keusahawanan. Maknanya macam mana untuk dekatkan diri lepas belajar, stage apa yang perlu. Sebab apa yang selalu yang seperti saya dari IKM, lepas tu jump pergi diploma. Bila diploma kita keluar rasa expected dalam gaji 1,500, 1,800. Tapi bila berada di environment luar, tak jumpa pun gaji besar. Sikit je rupanya. Lagi-lagi kita tu based on beginner. Bila beginner tu majikan akan anggap daripada skill, daripada input yang kita dapat, and then kena kita orang gunakan inputnya untuk bangunkan company. Yang kita sebagai majikan yang akan cari benda ya. Bukan setakat you just masuk kerja, turun pukul 8, balik pukul 5. Pukul 8, balik pukul 5. Saya dah improve hari-hari 24 hours macam ya. Kita si mau benda yang berlaku. Jadi bila kami dulu
sebelum terjun bidang tu, kami berjumpa dengan Hafiz di company asal Premier M&E, Premier M&E, Mechanical and Electrical di Batu Lima. Di sini kami adalah project engineer. And then before ya juga kami pernah bekerja di Kuching selama 1 tahun lebih, in charge satu company yang diurus oleh Datuk. Dia just beri satu job, task, siapkan task, and then habis task ya kami dismiss daripada company lah dan balik ke Premier nanti. Then before ya juga kami recall back yang ke belakang-belakang lah. Kami masuk ke WIK. WIK company mun kita orang Bintulu nya tahu WIK apa. Mun pagi-pagi tau nanggat tepi jalan yang ada kren, yang ada apa nama tu, korek tanah, nya ya WIK. Nya lebih kurang conquer nya pun street lighting di sekitar Bintulu nya lah ya. WIK. Dalamnya juga kami adalah project engineer. Project engineer. Then before lagi kami adalah wireman. Wireman di syarikat Ami Sdn Bhd di Kuching. Gaji permulaan 800. Wireman lah. Pangkat diploma HND orang tu. Aku sih kisah asal ada job je. Ayah bila permulaan kita lepas daripada belajar, kita cari pengalaman. Pengalaman yang penting. Ada yang mada tak cari pengalaman. Kami ada jumpa seorang hello, Encik Nurlizan, Encik punya paparan tu mute. Tolong unmute dulu. okey. Sini kita ada. Dekat mana tadi? Kita berhenti sampai Encik bekerja sebagai wireman dengan pendapatan RM800. 800 dekat Kuching. And then daripada sia kita belajar daripada starting. Means jangan anggap gaji is the priority. Sebab makin-makin kita PKP kena tu. Company kena tu saya dah nangga dah kau skill apa semua nya akan beri ke starting gaji. Kau diploma ke, kau degree ke, memang kau akan beri starting gaji. Sebab company nak tangga kita mampu performance dalam company, boleh bantu company ataupun si. Ayah bila kita orang dari level, bila tak keluar nak jadi bekerja aja. Tapi bila situasi dah bekerja si dapat, interview si lepas, lekat ayah aku interview sia situ ke sama laju unung kasi dapat orang ambil, kena reject, berbulan-bulan duduk di rumah. Memang mak bapak memang bengang lah. Tangga kita orang duduk cangok-cangok saja. And then one is benda yang kita orang boleh pola. Selain kita orang nak mencari kerja, try to guna kita orang pun kemahiran yang kita orang belajar di IKM. Contohnya kita orang wireman. Let's say kita orang wireman, paling kurang kita orang tahu mula wiring. Kami madah dengan staff yang baru masuk, sedah orang yang ada wiring, kepakaran wiring macam kita orang. Dalam satu seorang mungkin ada seorang dua aja. Dalam di Bintulu tu mungkin ada cik kami. Yang pakar memang pakar, tapi kita on beginner memang akan menjurus kepada kepakaran kita. Tapi nak jadi pakar kita mesti belajar dari dibah. Daripada Asia juga kita orang belajar untuk mulakan bisnes kita orang tu. Gunakan kemahiran kita orang tu. Contoh tu aku saya dah modal. SMI pun saya dah modal dulu. Berhenti kerja, duit dalam bank orang madai tu 6 bulan mesti ada standby dalam bank. 6 bulan. Mentor kami pun madah 6 bulan. Tapi duit yang berhenti kerja, gaji masa saya 3,000 lebih untuk engineer.
Cik kisah gaji berapa engineer dah orang engineer. 3,000 lebih. Cik kisah duit dia yang digunakan untuk build company tu. Lahan-lahan. Cukup untuk beli drill, cukup untuk beli test pen, screwdriver, benda-benda basic untuk buat wiring. Ya dulu. Then nombor 2, gunakan kepakaran nanti. Gunakan bisnes tanpa modal nanti. Aku aja ada tangan je. Gini aku nak narik duit daripada customer nanti. Minta deposit. Ya adalah antara cara contoh kita nanti nak survive kena tu. Aku ada kepakaran tapi aku sedang modal. Tapi aku dah kepakaran dan modal tolak tepi dulu. Sebab modal kita boleh ambil daripada customer. Mungkin benda tu kita ada kasih belajar daripada IKM, si tahulah. Setahu kami nang saya dah lah benda orang mengajar benda tu. Ini nak cari modal. Modal tarik je daripada customer. Macam contoh kita orang pun kira kita orang pandai mengira lah untuk mula wiring sikit rumah dalam 4,000. Ni aku nak cari 4,000 untuk mula wiring rumah. Just padah dengan customer, kami calculate untuk bayar untuk cover material dulu. Cover material, contohnya material dalam 2,000. Minta dengan customer untuk bayar deposit payment 2,000. Then after 2,000, balance is your bonus. Maknanya balance ya gaji. Tapi untuk permulaan jangan dipakai. Untuk kita orang beli equipment. Pakailah untuk survive boleh. Tapi mesti ada balance-nya untuk kita upgrade equipment dong. Tambah satu persatu lah equipment-nya. Satu persatu. Mulakan dari home base. Hanya orang mana buka company tu mesti ada kedai. Nonsense. Kita orang boleh bergerak dari rumah dulu. Mulakan dari rumah. Kami dulu berumah dari rumah ya. Sikit bilik macam store dah. Dah jahanam dah tempat simpan apa semua. Barang semua simpan dalamnya. Depannya saya dah lah tempat parking. Semua simpan pipe, simpan kabel, semua depannya. Aku saya heran dah. Untuk permulaan. Home base. Ayah orang mana home base. Kacak bunyi sikit bahasa Inggerisnya. Gunakan home base. Mau aku start dari rumah ngangguk. Pelak customer apa aku pula dari rumah. Saya dah confident level. Untuk permulaan kita start daripada kami orang gerak dari home base bang. Paling cikai pula ajak name card saya, alamat rumah, and then nombor telefon. Duit dengan customer. Name card jangan lupa. Ya antara kita orang pun cara kita orang menonjol diri kita orang dengan kepakaran kita orang. Ya kelebihan bila kita orang ada name card, and then gerak dari home base. Sudah hal. Gini-gini orang cerita pun sudah hal, tapi jangan lama. Jangan lama mula kerja di home base. Pakai kenderaan yang ada. Motosikal aku sih tahu lah gini kau nak pakai motosikal lah, kau nak mula wiring, kau nak nambahkan tangga. Ya aku belum nangga lagi. Yang aku nangga kereta potong sagang, angkat tangga atas ada. Ya ada. Jadi gunakan apa yang kita orang ada. Macam contoh MIE-nya dah ada pickup. Pickup putih yang kami orang pakai kulu pilih. Sampai kenek tu pakai pickup ya. Dijaga dengan rapi. Baru pagi tadi upgrade-nya pun box belakang ya. Jadikannya upgrade besi, box besi. Dulu upgrade box kayu. Setahun sekali tukar kayu. Tu dah jadi box besi. Jadi tahan sikit. Kelak habis boleh tanggal lah gini upahnya. Gunakan kenderaan yang ada lah untuk permulaan. Macam kami orang tu wiring ada kelebihan. Mungkin ada certain kita orang bidang makanan, F&B, hanya ada cara adanya pun. Tapi untuk electrical kah, untuk kita orang menggunakan servis, perkhidmatan yang menggunakan kepakaran tangan kita orang tu. Ya adalah satu kelebihan. Si kami orang tahu benda tu. Gini-gini kita orang kami yang tahu mula kerja tapi nyaksikan survive. Kena nyaksi survive, satu adalah marketing. Dalam kita mula bisnes tu jangan tinggalkan marketing. Every day mesti ada sekali mula marketing. Ya syaratnya. Si kisah orang mau like kasih like ke suka hatinya. Yang penting aku dah madah aku kejar gitu. Cerita aja ikut isu semasa debah ya kau cerita halekon. Sikit sejuk bagai di Korea tagline-nya. Boleh okey. Ya tagline orang tahu MIE itu hidup. Bukannya mati. Marketing mesti jalan. Every day mesti ada. Evan marketing pakai YouTube, TikTok, WhatsApp, Facebook. Ya marketing
kita orang pakai nak baru benda tu. Dulu pun marketing hantar flyers. Udah kami pernah mula flyers. Lelah kaki, kena kepung asuk ada. Slot masuk rumah orang. Sekali slot asuk keluar. Bukan orang keluar, asuk keluar. Ya marketing. And then kita orang boleh mula marketing banner. Minta dengan sidak AJK, mungkin kita orang di kampung minta dengan AJK Majid, kami minta gantung kami pun banner saya. Ya saya dah minta permit. Ya marketing zero tapi kau mau print banner lah. Ya antara marketing yang kita orang boleh pola. Tapi untuk kita orang survive, untuk company tu marketing is your nadi kita orang pun nyawa, kita orang pun business. Macam MIE kena tu nya stiker MIE ada di kereta, bertepek saja. Logo saji besar, kita orang anggap kulu kita warna putih, logo saji besar MIE lah ya. Cek dah orang di Bintulu tu yang mula benda gila-gila dia tu. Dulu ada tongges belakang kereta tu, tongges dah buka. Lepas dia tukar pergi solar plate atas kereta, dah dibuka. Kena tu sebiji ekor nak tukar belakang kereta. Kutek gi sejuk bagai di Korea. Nombor telefon di bawah. Kau ingat aku bisa sabar? Aku bukan main-main. Tagline tu mahal bang. Ya, tagline tu yang mahal. Sejuk bagai di Korea. Okey ya, untuk kita orang mula marketing, mula kita orang buka bisnes. Mun kita orang rasa bila keluar si tak apa nak pola, gunakan apa yang dibelajar di IKM tu orang lah. Macam ni nak build company tu, sibuk build company besar lah. Sebab untuk diri dulu. Supaya mak bapak pun rasa aku si perlu keluar duit pakai kau dah. Tambah lagi, kau beli beras di rumah pun alhamdulillah pada mak Tambah lagi beli minyak, aku si keluar dah minyak masak. Ya yang kita mau sonok bila kita orang diam dengan mak bapak kita orang si perlu keluar bapak. Encik Nurlizan. Jadi seperti yang tadi Encik Nurlizan cakap berkenaan dengan kadang-kadang kita punya sangkaan berbeza dengan realiti berkenaan dengan gaji, dan suka juga saya tambah bila Encik Nurlizan cakap tadi bekerja sebab kita nak ambil pengalaman dulu. Dan memang betul, saya pernah dengar kata-kata daripada usahawan yang berjaya, kata mereka don't work for money if you want to be rich. Kalau nak jadi kaya, jangan bekerja kerana duit, tapi bekerja sebab kita nak ambil pengalaman. Jadi cerita tentang pengalaman ni Encik, saya nak Encik Nurlizan kongsi dengan kami semua apa cabaran yang Encik Nurlizan hadapi bila menjalankan perniagaan dalam pandemik COVID-19 ni, apa cabarannya? Mungkin boleh kongsi dengan kami. Okey. Tu kami yang berminat sebenarnya dengar. Tu dah tahun ketiga kami running business, tahun ketiga. Tahun ketiga juga tahun kedua untuk PKP. And then silap langkah boleh gulung tikar pada tahun pertama. Bukan tahun pertama, bulan pertama dah gulung tikar dah. Sebab PKP tu cabarannya paling besar adalah bukan pada pekerja dibuang, pekerja lagi sebenarnya, bukan dibuang. Pekerja yang lagi, sebab nya dah tahu company dah goyang. Mana sinya company si jalan lah. Bayangkan company si jalan dalam berbulan-bulan, and then ditambah lagi dengan SOP yang mana cik boleh bekerja. Okey, bagi kami bila kami bermula dengan hari pertama PKP. Hari pertama PKP. Kami masih ingat dah ya, fresh lagi dalam otak tu. Masa kami bermasalah dengan hutang rumah, hutang kedai yang ada kini tu office tu. Hold dalam si salahnya dalam 2 bulan untuk office. And then rumah hold dalam 3 bulan. Bulan keempat kami si bayar memang keluar dari rumah dah, di Jepang. Rumahan. Jadi benda yang menekan kami untuk bergerak kisah depan roadblock kah aku paksa jalan. Hari pertama di rumah macam nak gila. Hari kedua aku paksa cerita buka balik prosedur PKP, SOP apa yang dibentang oleh PM kita perlu diujuk balik. Sini cari aku point aku boleh keluar aku dan bekerja. Dan hari ketiga, hari kedua malam aku dah jumpa sikit keyword essential service.
Main essential service kita orang electrical, kita orang aircon boleh bekerja. Disebabkan 24 hours customer ada di rumah, 24 hours anytime aircon boleh boleh rosak. Means sialah peluangnya. Jadi dari sial hari ketiga kami beranikan diri keluar daripada rumah. Dimarah oleh wife, jangan keluar rumah badannya, muka keluar rumah siap kau. Tapi kami si kisah sebenarnya sebab kami dah ada sikit job daripada sidap masjid. Untuk cuci aircon masjid di Kidurong berapa lagi 6 unit aircon dalam balik daripada cuci sehari kami dicat seorang diri. Masa saya kami dah pekerja lari dan kami seorang. Terpaksa mulalah untuk survive kelangsungan hidup pada orang hari ketiga. Kami keluar dan mbak balik 350 duit dengan wife. Bila wife nak ngatik terdiamnya. Ni nak beri siapa nak beri kita 350 tu untuk kita buka bisnes. Kerajaan pun nak nunggu kerajaan datang beri sepaket bantuan daripadanya mau sebulan. Tu hari ketiga tu aku dah gila dah mikir apa aku nak pula tu nak beli susu anak, pampers lagi. Beras belakang dah nak habis. On the spot, benda yang memungkinkan kita orang untuk bergerak otaknya. Ya yang strategi dengan kami terpaksa buka SOP, cari keyword dalamnya, buka essential service. Dari siap kami bergerak seorang. Tapi ya just untuk 2 bulan kami bergerak, kami mula servis saja. Tapi sale dalam mula servis sampai 10K. Kami nak achieve 30K, 40K payah. Jadi kami tukar rentak masa PKP juga, bulan ketiga PKP, kami tukar rentak, kami deal dengan supplier. Bila kami nanya dengan supplier pun ngungsing ni itu. Barang tidak dapat jalan tidak jual tengok saya punya store sana penuh saya punya aircon. Saya punya worker tidak ada kerja. Orang mau beli pun takut. Apa lagi kami deal dengan supplier. Saya deal sama kamu, saya kasih clear you punya store. Hari-hari loading 3 biji, 4 biji, 5 biji, hari-hari. And then sampai masa kami pergi store-nya sekali, mana you punya barang semua sudah habis. You kasih habis Pak. Si terasa dalam store yang penuh hanya aircon kami clearkan habis. Sebab pekerjaannya siapa keluar. Bila pekerjaan yang keluar mbak balik pergi ofisnya pun takut. Takut pekerjaan yang mbak COVID balik. Ya pada toke. Saya pun tidak berani suruh saya punya pekerja turun kerja. Kami gunakan kepakaran kami dalam marketing. Kami gunakan kepakaran kami dalam mula installation seorang-seorang. Dari siap clear. 2 bulan kami clear stok aircon daripada supplier. Ayah kekuatan kami lah. And then sikit kami menambah, kami pun improve, kami pun sistem online. Sebab kita perlukan online gini tu. And then kami bersyukur lah. Hafiz dalam kita orang pun tu, nya banyak membantu membina balik MIE. Selama 5 bulan masanya practical, sebelumnya practical, kita orang ada gap yang kita orang datik si belajar, si apat pergi IKM, nya ngambil masa yang gapnya nya kerja dengan kami, and then kami gunakan apa yang ada, bantu MIE naik satu persatu. Ayah adalah salah seorang talented lah daripada IKM Bintulu pun. Yang banyak bantu MIE itu naik dikenali orang. And then tukar juga sistem kami orang tu. Nya juga yang perkenalkan sikit sistem kami gunakan medium family pack untuk setiap rumah boleh miliki aircon dengan harga yang mampu milik. Kami orang starting dengan 650 and then bayaran bulan selama 10 bulan RM30 je sebulan. Daripadanya juga. Ya talented lah bila kita orang bekerja, kita orang berniat untuk membantu company, benda yang akan nampak. Berbeza bila kita orang kerja, just untuk kerja aja, then balik, turun pukul 8, balik pukul 5. Turun pukul 8, balik pukul 5. Si nampak apa-apa, company pun fed up. Ya pengalaman kami untuk PKP lah. Tapi PKP tu memang menguji benar-benar lah untuk kita. Okey. Encik Nurlizan. Jadi kita tahu tadi bila Encik Nurlizan kongsi tentang cabaran nak beli, tadi Encik Nurlizan cakap bila kita ni kekurangan dari sudut pendapatan kewangan
Dan saya teringat waktu kita berkongsi Encik Nurlizan, memang Encik Nurlizan sendiri ada bagi tahu dekat saya macam mana tekanan hidup waktu COVID-19 ni, waktu permulaan tu. Kita lihat bukan saja kita ni, kita skill berniaga mungkin kita dah ada, skill dalam kemahiran untuk kita menjalankan pun dah ada, tapi kita juga memerlukan sokongan moral. Jadi saya teringat tadi kata-kata daripada Encik Nurlizan tu betapa pentingnya sokongan moral yang juga boleh menjadi sebagai satu faktor sokongan untuk kita menghadapi COVID-19 ni. Dan tadi juga Cik Nurlizan ada tambah berkenaan dengan pelajar kami sendiri, Hafizuddin bin Ibrahim. Jadi ada pujian yang diberikan kepada Hafizuddin seperti yang kita tengok banyak Hafizuddin membantu MIE, Mega Infinite Enterprise untuk bangun semula. Mungkin daripada orang cakap apa, COVID-19 ini ada macam-macam masalah dan sebagainya, tapi pelajar kita datang dengan idea yang baru, datang dengan satu orang cakap mungkin fresh graduate, ataupun daripada kita boleh kata idea-idea daripada pelajar yang kita harapkanlah sebenarnya pada hari ini. Memang pelajar-pelajar zaman milenial ini kita harapkan mereka punya idea memang bernas dan terbaiklah untuk diguna pakai. Jadi suka saya tambah berkenaan dengan pelajar kita sendiri. Mungkin Cik Nurlizan boleh bagi sedikit penambahan berkenaan dengan apa mungkin boleh terangkan kepada pelajar kami tentang kepentingan asas keusahawanan. Okey, mungkin boleh Encik Nurlizan boleh terangkan kepada kami berkenaan dengan asas kepentingan asas keusahawanan kepada pelajar kita hari ini, supaya sekurang-kurangnya mereka boleh menggunakan asas ini untuk memulakan perniagaan sendiri. Mungkin Cik Nurlizan boleh mulakan perkongsian berkenaan dengan kepentingan asas keusahawanan. Okey. Saya asas keusahawanan fail. Tapi benda ya dah jadi kewajipan untuk kita sebagai usahawan. Rasanya mungkin kita orang sebagai pekerja pun kita orang perlu jadi usahawan juga. Manage duit dalam poket ke diri. Mungkin si pandai manage duit kau 5,000 dalam akaun memang habis lesap. Ya jadi kau si jadi manage-nya kau mesti simpan lah. Berapa persen untuk simpanan, berapa persen untuk duit dengan mak bapak, berapa persen untuk kau pun survive. Ya aku belajar daripada PKP tu. Sebelum tu saya dah simpanan. Asal duit ada habis, asal duit ada habis, asal dia ada habis. PKP itu banyak mengajar kita menyimpan semampu yang kita boleh. Okey, untuk asas keusahawanan memang perlu. Untuk kita sebagai usahawan memang perlu. Paling asas kau mesti tahu kredit dengan kredit, duit masuk dengan duit keluar. Ya mesti. And then satu lagi rekod. Supaya mun ada rekod baru kau dapat nangga. Ya adalah satu motivasi kita orang lah. Contohnya hari tu aku berjual berapa unit ekon, 5 ekon. Minggu depan aku sih tahu berapa dah aku jual minggu ya Flashback siapa di-recall sebab otak kita tu boleh simpan berapa aja memori dalam dia. That's why kita perlukan account ni. Simpan rekod and then bila masa kita orang perlu kita orang buka je. Kita orang curve, kita orang pun sales jualan. Bila kita orang nanggam benda yang mendeki walaupun slow, naik atas hati, alhamdulillah. Berdoa je kita. Tapi bila yang menurun something wrong somewhere else ya. Kau mesti cari kenanya turun. That's why guna kita orang paling kurang kita orang tahu asas simpan, keluar, masuk. Benda ya aja, cukuplah. Ibu nak ngaruh, kau nak detail gila sebab benda ya adalah asas kau dah tahu apa yang perlu disimpan and then apa yang perlu dikeluar. Dah sudah. And then daripada siapa kau boleh simpan duit kau untuk bagi. Sebab kita ada tanggungan. Kedai tu disewa. Bukan kedai tu kita miliki. Kedai tu disewa. Office tu disewa. And then rumah untuk disewa. And then kenderaan walaupun dah habis bayar, ya pun kita bayar minyak. And then mau covernya pun servis. Bukannya sehari sekali kita pun servis. Mau 6 bulan sekali. Ya paling jimat lah. Paling cikai pun setahun sekali udah meleleh, dah minyaknya di bawah. Pokok ragu dengan tukar minyak M. Untuk asas kita orang paling susah kita orang nak mula
macam kami sebagai usahawan, kami gunakan sistem online yang boleh merekod sistem kami pun jualan. Macam contoh kami orang gunakan Niagawan. Niagawan account system. Ya online bayar setahun aja lah. Mu rasa pening gila dengan kredit apa tu, kau beli je. Sistemnya kau just key in je hari-hari. Ni dah ada standard invoice, dah ada standard quotation, dah ada kau boleh key in produk kau macam servis RM5 servis. General kau dah key in RM55. Overhaul 1 lebih. Kapasitor RM20. Just kau key in je dengan customer gunakan handphone depan customer, kau boleh key in terus. Key in, just print, send dengannya WhatsApp. Dah, tu bang bill invoice. Jadinya boleh payment melalui online ataupun melalui cash. Sistem yang boleh bantu kita daripada aku penimpalak dah lah balik rumah aku nak key in dalam buku lagi. Cara lama dulu lah. Yang kita orang belajar di IKM nya, tak payahlah. Kita orang tulis balik rumah aku nak tulis lagi. Udah benar ke anak datang nak minta susu? Sudah, tinggal sikit ayat. Penimpalak ya. Better kita orang tak guna sistem apa yang ada yang terbaru kan itu. Makin kita orang tu kena itu dah milenium dah. Budak pandai semua apps ada. Jadi periksa ni yang compatible dengan kita orang perniagaan. Macam kami orang memang pakai Niagawan lah, dengan sistem lain dah penimpalak dah. Niagawan juga sesuai. Jadi benda semua dah ada, just key in dan edit mana yang kita orang mau dia aja. Yang untuk kita orang pun nak paling kita orang dapat nak mula ialah asas keusahawanan. Memang susah subjeknya. Dan IKM pun kami lah rasa dah. IKM, BMI pun kami rasa dah. Just untuk survive pada orang aku lulus cukup lah. Tapi bila kita orang berada di tempat yang sebenarnya, bila kita orang berada di situasi sebenar, kita orang akan recall back lah. Rugi aku si belajar benda tu dulu. Mesti aku terpaksa bayar sidak ke accountant tu. Accountant mau bayar tau, mesti pandai mula. Dah lah accountant kau bayar, dah lah nyasita mula. Kau paksa ngajar lagi. Sedangkan kau sini apa nak mula. Mati je kedanya. Okey. Cara yang kami gunalah untuk Okey, baik. Encik Nurlizan. Jadi bagi saya tadi bila Encik Nurlizan cakap tentang kepentingan pengurusan kewangan, macam mana bila kita dapat duit ni sebenarnya penting untuk kita menyimpan dulu. Kadang-kadang kita berbelanja dulu, lepas tu baru kita menyimpan. Tapi bila Encik Nurlizan tadi bagi tahu dekat kami semua kepentingan untuk menyimpan, sebab itu mungkinlah ini sahaja kita boleh kata tambahan kepada apa yang Encik Nurlizan bagi tahu. Sekurang-kurangnya menurut pakar kewangan 10% kita mesti kena simpan setiap bulan. Jangan belanja dulu, simpan dulu. Dan Encik Nurlizan juga ada menyentuh tentang duit keluar dan masuk. Dan bagi saya debit dan kredit benda yang sangat penting, asas kepada perakaunan, asas kepada kewangan. Dan yang ketiga, Encik Nurlizan juga sentuh tentang kepentingan untuk kita ini tahu bukan sahaja menguruskan akaun secara manual, tapi dengan menggunakan apps, aplikasi. Dan suka mungkin saya nak tambah juga untuk pengetahuan semua, dalam silibus kita sendiri sekarang kita memang ada belajar pengurusan kewangan akaun dengan menggunakan aplikasi daripada Medex. Dan dekat situ kita akan ada pengurusan untuk kos pentadbiran, kos pemasaran, kos operasi. Jadi daripada apa yang Encik Nurlizan cakap tadi, kita dapat lihat Encik Nurlizan cakap rugi dulu kita tak belajar kewangan betul-betul. Jadi saya harap kepada semua ambil tips yang Encik Nurlizan bagi tahu ni. Dalam masa-masa yang Encik Nurlizan cakap ni ada tips sebenarnya daripada beliau. Jadi beliau cakap nanti kalau masuk kelas akaun, kelas keusahawanan, dalam topik kewangan pastikan semua untuk take note lah apa yang saya dan juga Encik Muhammad akan kongsikan dalam kelas. Pasti kami boleh janjikan itu adalah semua ilmu yang sangat bermanfaat di masa akan datang. Baik, jadi Encik Nurlizan, tadi berkenaan dengan kita dah cerita tentang asas kepada keusahawanan, kepentingan dan Encik Nurlizan menerangkan tentang kewangan. Jadi mungkin saya nak minta Encik Nurlizan tambah lagi, bagi lagi orang cakap apa, penambah perisa lagi berkenaan dengan asas keusahawanan ini. Saya pernah berbincang dengan Encik Nurlizan berkenaan dengan pemasaran. Macam mana kita nak berjual beli, tentang soft skill, berkomunikasi. Mungkin Encik Nurlizan boleh bagi tahu dekat kami semua apa yang kita perlukan untuk menjadi seorang jurujual yang baik untuk memastikan perniagaan kita ini kekal
untuk dia punya proses jual dan beli transaksi duit itu terus dengan adanya pemasaran yang baik. Jadi mungkin Cik Nurlizan boleh terangkan kepada kami tentang cara-cara mungkin yang pertama macam mana pelajar kita ni nak ada soft skill yang baik. Yang pertama nak ada mungkin dari sudut kemahiran komunikasi, dan yang kedua daripada komunikasi yang ada itu macam mana pelajar kita ini dengan ada komunikasi yang baik boleh membantu mereka untuk menjadi seorang jurujual yang baik. Jadi mungkin saya persilakan kepada Cik Nurlizan. Ada subjek jual lagi ni sekarang? Kita ada simulasi perniagaan, kita ada subjek menjual, dan kita ada subjek topik pemasaran, kita ada topik pemasaran. Oh, marketing. Ya betul, ada. Okey, bagi MIE marketing tak banyak. Tapi memang nak belajar memang dari bawah lah. Daripada daripada pandai buat servis, dan bila buat servis perlu explain dengan customer apa yang kita pola. Jadi untuk bidang kami orang lah, untuk electrical dan aircon, kami orang perlu berkomunikasi dengan customer. Untuk yang baru, student yang baru bilanya keluar daripada IKM ke daripada sini yang boleh nyamuk jam ke bisnes, bila kita orang adapt dengan servis tu kita orang berjumpa dengan direct customer, means orang yang beri duit dengan kita sebagai mesin ATM. Orang yang beri duit ATM dengan kita. Jadi kau perlu jaga customer ya. And then untuk soft skill, bagi kami orang kena tu dah divide on two group. Mostly yang untuk marketing 100% kami yang jalankan. Melalui marketing online, marketing untuk kita dapat customer. Gini nak narik customer sebab aircon yang kami orang jual tu bukannya aircon murah yang RM2-3 macam kita orang jual sikit balang RM10 si. Harga aircon yang kami orang jual tu ada yang RM3,000, ada yang RM4,000. Gini kau nak narik duit beribu-ribu daripada customer ya. Sampai kadang-kadang ada yang lebih RM10,000. Macam contoh klinik Sazwani yang dalam kontrak RM17,000 3 unit aircon. Kau nak nyebut ribu dengan customer rasa mula-mula bila kita belajar nak bertemu dengan customer, ribu pun rasa takut. Ni barang RM10 yang kita orang jual dalam balang. Jadi benda-benda kita tu kita orang perlu belajar daripada debah dulu. Means combinekan kita orang pun skill, and then selalulah berjumpa dengan orang. Jangan jenis orang cangok jangan depan telefon aja si. Kita orang perlu berkomunikasi dengan orang sebab lain-lain orang, lain-lain caranya. Kadang-kadang kau sebut RM5 punya mada mahal. Bila kau nyebut 500 punya mada murah. Apa tu? Ada yang mada murah, ada yang mada mahal. Ni yang kita mau ikut. Jadi depend dengan kita lah cara kita nak target market, target kita pun audience. Perlu tahu kita orang pun audience juga. Bila kita orang mula marketing tu audience dia perlu. Macam contoh audience kita orang B40. B40 dalam kalangan gajinya berapa? Kita orang perlu tahu average gaji And then contoh aircon tu 1 horsepower ya. Biasanya siapa yang miliki 1 horsepower? Adakah 1 horsepower ya orang rumah yang gajinya gaji kerajaan, ataupun orang rumah yang gajinya baju kuning yang coverall ya lain, and then baju rumah gaji kerajaan ya lain, penglihatannya sih sama. Dua aspek yang berbeza bila kita orang berjumpa dengan customer ya. Kadang-kadang bila kita orang cas dengan baju kuning 3,000 punya agak madah murah. Sebab dengan layanan kita orang dengan adanya kami madah kita tengah kami orang mulai install, kami sempat beloya dengan orangnya, beloya dengan customernya. And then ceritakan berkenaan aircon. Bila bagus kita on servis lepas tu pula, ayah dibincangkan dengan customer ya. Ayah adalah salah satu kita orang pun cara kita orang komunikasi dengan customer. And then bila kita orang nak
tarik customer daripada luar untuk beli barang kita mesti ada kita pun benda apa gula-gula beri dengan customer Contohnya MIE tu nya beri dengan customer 6 bulan servis, one off servis untuk MIE. Nya akan beri dengan customer bila kita dapatkan harga aircon dengan pemasangan, sebab kami orang include dengan pemasangan harga yang contohnya 1 horsepower 1050. Aku nak nyebut dulu, aku nak nyebut 1000, aku takut. Tu 1050. Jadi 1050 pada dengan customer, include sekali dengan pemasangan, include sekali dengan 6 bulan one off service, include sekali dengan warranty gas 6 bulan. Sebab apa kami berani ngembak 3 ringgit benda tu kepada customer? Sebab benda ya memang dipolah kami orang. That's why harganya dah include dah harga ya. Bila orang nanggah harga ya 1050 mahal. Yes, betul-betul mahal. Tapi bila dikombine dengan apa benda 3 ringgit yang madah berbaloi yang beli. Ya adalah cara contoh kita orang beri gula-gula dengan customer. Cara kita orang antara soft skill kita orang madah untuk olah marketing dalam kita orang pun situasi kita orang berniaga. Contohnya kita orang berjual barang. Kami dulu pernah jadi ejen jual bantal. Masa kami kerja di Premier, kami jual bantal sebelum tu. Jadi jual bantalnya harganya mundi Semenanjung harganya RM15 satu bantal. Kami calculate dengan harga shipment, harga distance, and then kami berinya RM35. And then harga kami matikan. Jadi kami jadi master agent dekat Sarawak. Mula-mula DAG, siapa kenal DAG, kami master agent untuk lock harga di Sarawak. Kami yang mula ya. Pengingaan semua kami combine dengan founder Das Abdul. Bila sampai di sini, tingginya Das Abdul, aku nak pelok pun si dapat badan besar. Kami buat tu kira sahabat Das Abdul. Kini tu dah jadi jutawan dah. Sebulan berapa juta olehnya. Jadi kami pun mentor je kini tu. Jadi untuk jual bantal yang kita orang madah dia si susah jual bantal tu, senang aja. Kami jual bantal tu parking tepi jalan, masa saya dah PKP dah, parking tepi jalan, ngimun je bantal di belakang kereta. Kayak semua anak baring atas Ada 2-3 buah kereta datang. Bapa bantal tu? Kacak apa? Ya ada cara contoh kita orang nak mula marketing untuk cari audiens untuk beli kita orang produk. Macam contoh si Hafiznya jual balang coklat. Coklat balang padanya. Apa nama coklat balang nak dijual? Nya pun antara yang mula marketing, yang mula marketing video. Paling senang kita orang nak take customer itu video. And then yang kedua kita orang mula design sikit lah, kita orang pun poster macam ni lah. Ya untuk kita orang pun jualan lah, soft skill. Then marketing kami orang biasa guna Kinetok, kami orang dah reach ke website. Dulu gunakan sistem whatsapp.me. Kinetok dah di-upgrade ke website, mari start dengan PayPal, lagi tengah berurusan dengan PayPal untuk terms condition. And then few days lepas tu kelak mungkin dah lepas baru kami launch untuk website tu. And then next stage kami buka branch di Kidurong. Branch Kidurong kami gunakan sistem rasanya benda pertama di Sarawak lah, sebab kami dah cerita dengan kami pun mentor dulu. Yang pada once kau mula benda tu, you are the one in Malaysia yang mula. Jual aircon without ada sales girl, siapa-siapa datang minta Kak kita nak beli aircon apa Kak? Sedar. Kami dah sedar menggunakan benda ya. Kami menggunakan sistem kedak dobi. Tempek aircon di dinding macam contoh Kinetok di dinding tu. And then kami akan discard tebah ya. And then akan letak sikit QR code supaya teknya boleh direct buy melalui online. And then kami akan detect daripada sini-sini, kami boleh detect hanya pun payment melalui handphone aja. And then next day kami akan pasang di rumahnya, ketuk pintu aja. Ting tong, okey. Terus pasang, and then nya boleh tidur dengan lena sejuk bagai di Korea. Ya yang kami pola untuk second stage. And then yang third branch yang akan kami mula adalah di Sibu.
Kini tu kami tengah training kami pun staff untuk full solid untuk adanya mula kerja di Sibu yang di train di Bintulu dulu. Ya kami pun program untuk marketing kini tu yang paling dekat lah. Ya je. Okey, baik. Cik Norizan. Jadi tadi Cik Norizan bagi tahu kami berkenaan dengan kepentingan untuk pelajar-pelajar kita ni bukan sahaja duduk buat kerja kemahiran dia semata-mata, tapi pergi berjumpa orang, buat networking, selalu berkomunikasi dengan orang, sebab kita tahu semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang, semakin baik komunikasi kita, semakin baik cara kita berkomunikasi dengan orang. Jadi dan Cik Norizan juga ada tambah tadi berkenaan dengan kepentingan bila kita ni nak jalankan perniagaan, know your audience. Kenali audience awak semua. Kenali kepada siapa sasaran untuk kita menjalankan perniagaan. Jadi sebab itu, bila kita nak jalankan perniagaan, kami di sini, saya mungkin nak tambah sikit, kita ada buat segmentasi pasaran. Jadi kepada pelajar kita, kita ada satu topik, subtopik yang kita sebut tentang segmentasi pasaran, dan kalau awak semua ingat kita ada demografi. Kita boleh bagikan kita punya kajian daripada demografi, sosioekonomi, psikografi dan geografi. Jadi semua yang saya nak katakan ini berkaitan dengan know your audience, kenali sasaran pelanggan kamu semua. Jadi Cik Norizan dah bagi tahu kami semua tentang kepentingan untuk kami ini memperbaiki komunikasi, skill untuk berkomunikasi. Jadi sebagai seorang majikan, Cik Norizan sendiri sebagai seorang majikan, apa mungkin kriteria yang Cik Norizan perlukan daripada graduan hari ini untuk Cik Norizan ambil mereka sebagai seorang pekerja dan bekerja dengan Cik Norizan sendiri? Mungkin boleh bagi kami sedikit 2 atau 3 kriteria yang diperlukan oleh pelajar kita sekarang ini untuk mereka ini ada nilai kebolehpasaran yang tinggi. Mungkin Cik Norizan boleh kongsi dengan kami. Okey, untuk kriteria MAI senang je. Yang susah. Pertama, kita tahu apa bidang yang kita belajar dulu dan kita multiply dalam company. Gunakan kepakaran yang apa yang kita belajar. Contoh kita mula wiring, and then tahu mula wiring, then bila pola kerja, then kita apply bantu company lah. Ya, untuk pertama untuk kriteria. Ini yang kedua, pengalaman kita orang memang sedar. Sebab kami orang yang akan mewujudkan pengalaman kita orang pula. Company yang akan wujudkan pengalaman untuk kita orang. And then kita orang macam contoh company menghantar kita orang ke travelling situ untuk kita orang timba pengalaman. Just accept the challenge from company. Ya, nombor 2. Nombor 3, company saya dah nangga kita orang pun result GPA berapa, CGPA berapa, kau pandai gini ke. As long kau tahu apa yang kau belajar, kau boleh buat. Ya je. Macam contoh kita orang datang ke MAI untuk menjadi wireman. Jangan kita orang mula wiring gelak. Kabel earding pergi kabel live, kabel live pergi kabel earding. Udah terjadi ya. Yang ada wireman, yang ada sertifikat, yang mula wiring soket di rumah customer, nasib bukan anaknya yang pegang soket. Nasib bapaknya yang pegang soket, and then call terus kami. Malam-malamnya juga kami datang pergi rumah, then kami rectify, live-nya berada di earding berada di live. And then bila time kami nak buka soket guna screwdriver, kami first time kena current. Weyo kena current siut. Siapa si sakit. Then balik-balik cari siapa yang mula. Sikit tim yang kena. Seorang sing aku terpaksa keluar notis sebulan. Siapa sing aku dismiss semua sebab kami risau bila benda yang terjadi, ada yang mati, company yang kena, gulung tikar, and then ada lagi peraturan yang perlu kami laksanakan.
Macam contoh wiring tu melibatkan sida solar energy. Jadi nya pun terms, nya pun peraturan dalam yang perlu diikut. Jadi membahaya kepada sida customer bila kita orang sip mahir. Bila kita orang mahir, contoh kita orang mahir, bila majikan beri gaji starting basic, ibu demand. Ibu demand. Sebab apa? Majikan tengah memahati. Majikan memahati kita orang kau sanggup sih nerima challenge aku daripada gaji basic. Dan bila kita orang mahir, suka hati kita orang lah nak minta berapa dengan majikan. Majikan siapa meri, keluar je. Carilah tempat yang lain. Tapi ingat, majikan yang kita orang first macam MI tu yang tengah grow naik tu, bila kita orang berada di tempat yang MI tengah naik tu, contoh majikan yang tengah baru, jangan kita orang lari daripada company. Sebab company yang banyak sejarah bila kita orang join. Kita orang akan rasa kelak bila pekerja baru datang, aku boleh cerita dengan kita tidak ni MI tu berjalan sebelum tu. Sejarah MI boleh kita orang ceritakan kepada kita orang pun orang baru lah. Ya contohnya lah untuk kita orang kriteria. Setiap interview yang kami jalankan, kami akan beri sedikit motivasi dengan yalah pekerja yalah yang akan masuk yalah. Supaya kadang-kadang yang datang tu nya dah 5 bulan menganggur. Bilanya 5 bulan menganggur, tulangnya dah berat. Ya biasa ya. Bangun pukul 9, bukan lain, sibuk lain. Aku call untuk datang interview. 5 kali miss call Pukul 8 aku call Aku nak nangganya tu bangun sih pukul 8. Aku call. Tutup pukul 10. Bang, sorry bang, kami pergi mandi dia bang. Allahu Akbar, kau pergi mandi. Okey, boleh. Datang interview dulu aku soal. Dalam ialah kami beri motivasi untuk orang yang lain. Sama adanya boleh masuk atau punya sila keluar. Ada 2 jalan, tingkap ada, pintu ada. Mana satu kawasan selamat. Okey, ya Jack. Okey, baik. Cik Nurizan, kan? Tadi bila Cik Nurizan cakap tentang kepentingan ilmu tu sendiri, jadi memang betul itu tujuan kita semua belajar, tujuan kita datang ke institut pengajian, terutama sekali untuk tempat kita sendiri, Institut Kemahiran Mara Bintulu ni, kita nak jadi expert, kita nak jadi pakar dalam bidang kita. Jadi bila awak semua diberi peluang untuk berada di sini, timba ilmu, belajar betul-betul. Jangan bazirkan masa yang ada ni, jangan take for granted, kan? Orang cakap bahasa Inggeris ni macam tu lah, kan? Jangan ambil sambil lewa. Apa sahaja tugasan, apa sahaja latihan yang diberikan, semuanya mesti ada kebaikan di akhirnya. Okey? Dan Cik Nurizan juga ada tambah tadi berkenaan dengan motivasi. Jadi ini saya sangat suka. Walaupun kita nak ambil orang pekerja, kita tahu bila Cik Nurizan cakap tentang pengangguran, lama tak bekerja dan sebagainya, jadi sangat penting berkenaan dengan motivasi. Sebab itu bersama dengan orang-orang yang optimis. Jangan bersama dengan orang yang pesimis. Orang yang optimis selalu bantu kita nak pembangunan diri, nak kita ni jadi orang lebih baik. Tapi kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang pesimis, yang selalu nak kita jatuh, yang selalu bagi kita kata-kata yang mungkin melemahkan semangat kita, jadi sebenarnya itu sangat penting. Sebab itu know your circle, change your circle, dan yang terbaik sebenarnya bila kita berada bersama dengan orang-orang yang sentiasa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi Encik Nurizan, kita dah sampai satu tahap fasa bila kita dah cerita sehingga apa yang majikan perlukan daripada graduan. Jadi untuk soalan sebelum kita nak buat Q&A, lepas ni kita nak buat Q&A untuk lebih kurang 10 minit, kita nak buat Q&A. Saya nak Encik Nurizan bagi kami tips, alright, tips to start nothing to something. So Cik Nurizan bagi tahu saya ingat lagi, okey. Bila Cik Nurizan bagi tahu saya macam mana nak mencipta sesuatu daripada tak ada apa-apa. Jadi bagi saya how to develop something from nothing. Jadi mungkin Cik Nurizan boleh bagi kami tips bagaimana pelajar-pelajar kita ni kalau nak menjalankan perniagaan, apa mungkin yang mereka perlu lakukan.
untuk mereka menjalankan perniagaan. Silakan Cik Nurlizan. Ada aku sebut nothing to something. Cik Nurlizan cakap dalam bahasa Melayu, saya buat jadi bahasa Inggeris. Okay. Maksudnya apa Maksudnya mencipta sesuatu daripada tak ada apa-apa. Kita zero. From zero to hero. Okey. Macam ni. Saya aircon kosong sebab saya electrical. Hafiz tahu background saya. Memang solid saya electrical. Wiring kau jangan challenge lah. Kau boleh lawan dengan aku dekat bay. Kita boleh fight kita punya speed. That's why bila kalau buat wiring, saya akan tengok untuk kerja kau speed laju ke tak. Aircon pun sekarang tengah buat speeding untuk staff. Jadi untuk nothing to something. Tapi nothing to something, kita orang perlu nangga pasaran semasa kini tu. Apa keperluan orang kini tu? Macam contoh aircon dengan wiring. Benda dua berbeza, wiring dan aircon. Wiringnya akan libatkan hari pertama dan 15 tahun akan datang. Aircon hari pertama dan 3 bulan akan datang. Apa beza 2 IKN? Distance antara 2 IKN terlalu jauh. Ini sikit lagi, bila kita orang berada di Bintulu tu, skill person ramai. Wireman rasanya lebih daripada 1000 orang. Belum kita nangganya pun kepakaran lagi. Tapi aircon dah jadi pada dek. Boleh kita orang jadi spesialis sudah. Sebab hari-hari orang nunggak. Aku dah dapat dan isi form jadual harian gue ya. Dapat isi kena tu 5 RM buah rumah aja. Cepat nak komit 100 RM buah rumah. Sebab saya dah orang yang pakar bahagian aircon. Jadi daripada siap kita orang nanggap daripada keperluan dulu. Bila keperluan ada, belajar sesuatu daripada siap. Belajar sesuatu daripada keperluan nanti untuk kita orang dapat, ini aku nak grab keperluan orang ramai. Jangan grab sekali, jangan. One by one kita orang pergi. One by one. Macam contoh kamu dulu belajar daripada general cleaning, RM20 je kami charge dengan customer. Mula-mula dalam 1 tahun sebelum kami terjun ke bidang usahawan tu, kami olah part time, olah servis aircon RM20 sehari. Sebiji aircon RM20. Jadi kami boleh cover dalam 10 RM buah rumah. Kita 10 RM buah rumah, kita si tentu RM rumah yang RM aircon. Kena tu RM rumah, kadang-kadang RM5 aircon. Hari marik kami orang cuci 7 RM aircon. Setengah hari ngadap rumah aja 7 RM aircon. Jadi belajar daripada Dibah, do something yang kita nanti rasa kosong. Ya solid kami lah. Solid belajar daripada kosong, daripada pengalaman, cari orang yang tahu mula kerja tu. Mentoring mereka nanti. Kami belajar daripada seorang daripada Semenanjung yang lebih 10 tahun dah berkecimpung dalam bidang aircon tu. Kita pandai gini-gini lah, hormat cikgu. Jadi balik student lah nanti. Belajar dari Dibah. Hormatnya sampai kini kami hormatnya. Apa-apa decision kami akan call-nya. Tu boleh si aku pula. Tu boleh si aku pula. Nya adalah guru pada MIE untuk mengajar kita nanti. Takut kita orang salah step. Bila kita orang mula sikit, kau salah step pula, saya dah orang nak diujuk kau. Jangan. Hati-hati. Walaupun kau nak pergi jutawan, 5 tahun akan datang. Nya sikan semudah ya. Benda yang boleh jatuh tiba-tiba. Petik jari kau dah jatuh dah. Right? Belajar daripada orang lah. Cari orang yang lebih mahir. Macam Hafiznya cari kami. Hafizuddin yang akan cari kami untuk aircon. Ataupun untuk wiring pun kadang-kadang yang cari kami. Punya si tahu. Tapi yang kena itu wiring dah sedar dah. Action dah nya. Mula wiring rumah orang dah. Hati kau. Airconnya masih cari lagi. Right? Cari something lah. Cari orang yang boleh guide kita daripada kosong. Jangan mula ikut palak ke diri. Ya yang terjadi bila pekerja kami berhentinya nak cuba buka company aircon Kediri. Yes, you can do it. Tapi sampai bila you boleh do it? Sebab kita membina company itu bukan just sebut aja. Aku mula servis RM30 dalam Facebook. Kau boleh sebut. Tapi sampai bila kau boleh bertahan dengan benda tu? RM30 kau rasa murah. Tapi 3 tahun akan datang kau akan rasa, ya Allah murah lah servis aku tu. Aku nak naikkan lagi.
Gini cara kita orang nak naikkan kita orang studi. Benda yang perlu dibelajar ya. Levelnya lain-lain. Bila kita orang dah sampai segi level, tak belajar cari lagi cikgu lain. Macam contoh untuk ekon kami belajar dengan kawan kami yang kami nya 10 tahun dah berkecimpung dengan ekon. And then untuk bisnes kami cari sifu-sifu lain. Jangan bodoh sombong pemula bisnes tu. Kita belajar apa? Kita belajar daripada Diba. Kami belajar sistem niagawan tu pun belajar daripada guru ya juga. Guru Chinese ya. Yang mula sistem tu untuk develop supaya aku sih perlu fikir dah benda bisnes tu usahawan tu kredit dah. Benda yang dah ada aku kick in je. Kan lebih mudah benda ya. Belajar daripada benda ya. And then baru tu lepas belajar website. Jadi website dia digunakan untuk memudahkan kita berurusan dengan customer supaya kini tu orang dah pegang telefon. Tiap seorang di rumah ada telefon. And then sebelumnya akan tidurnya akan zip. Main telefonnya dulu sebelumnya pegang dengan anaknya kan dengan uangnya je dah. Aku pegang telefon dulu. Pagi lagi mula hal lagi. Lepas bangun pegang telefon lagi. Dengar apa yang best. Telefon is the important kena tu. Saya dah telefon macam gila lah. Right? Ya, bila kita belajar one by one lah. Perlu belajar dalam kita pun nak yang. Okey, ya je. Okey, baik. Ya, betul. Cik Norizan, saya sangat setuju bila Cik Norizan bagi tahu berkenaan dengan kepentingan mengetahui pasaran semasa. Dan itu sebenarnya secara tak langsung Cik Norizan sedang bercakap tentang asas kepada teori ekonomi, iaitu demand and supply, permintaan dan penawaran. Jadi bila ada permintaan baru ada penawaran. Dan tadi Sir Nicholas ada tambah, dia cakap apa? Penting untuk kita tahu keperluan. Jadi memang betul bila kita nak jalankan perniagaan, betul-betul kenali pasaran, betul-betul tahu adakah perniagaan yang kita jalankan itu ada kehendak dalam pasaran. Dan Cik Norizan cakap tentang kepentingan untuk kita mencari mentor. Kepentingan untuk kita mencari mentor, yes. Saya teringat kata-kata daripada Jack Ma, pengasas kepada Alibaba. Bila beliau mengatakan daripada umur 20 ke 30, do as much as mistake you can make. Buat sebanyak kesalahan yang awak boleh buat. Sebab itu definisi orang yang berjaya ini bukannya orang yang berjaya, tapi bila dia jatuh, dia bangun semula, dia bangkit daripada kegagalan. Dan daripada umur 30 ke 40, cari mentor yang terbaik. Sebab apa? Sebab bila dengan mentor yang baik, itu yang kita boleh lihat macam mana perniagaan yang kita jalankan hari ini. Sebenarnya bila kita ada mentor-mentor yang baik, yang mampu untuk membantu kita dalam menjalankan perniagaan. Baik, jadi sebenarnya sangat banyak tips yang diberikan oleh Encik Norizan. Kalau semua take note, saya rasa saya sendiri dekat sini banyak ilmu yang saya dapat daripada Encik Norizan. Banyak perkongsian yang sangat baik bagi saya. Memang saya boleh kata, dan Encik Norizan bagi tahu tadi pasal telefon. Yes, telefon yang ada dekat tangan kita hari ni, boleh jadi super power ataupun stupidity. Boleh jadi kehebatan ataupun sebaliknya. Jadi gunakan telefon dengan baik, teknologi yang kita ada gunakan dengan baik dan pastikan kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Baik, jadi kita nak buka 2 atau 3 soalan. Kalau boleh daripada audiens kita. Ni daripada kita punya pelajar kita ni. Mungkin ada daripada kalangan pelajar kita kalau nak tanya soalan, 2 atau 3 soalan sahaja yang dibenarkan. Sebab kita pun kita ada nak ikut masa kita juga. Okey, jadi kita harap semua boleh fahamlah. Jadi kita memerlukanlah kalau ada mungkin soalan, 2 atau 3 soalan. Mungkin siapa-siapa boleh buka mikrofon, boleh buka video dan boleh kenalkan diri anda, kelas mana, dan boleh tanya soalan. Okey? Ada ke siapa-siapa mungkin daripada kalangan pelajar kita? Nak tengok budak electrical tu muncul ke tak? Pelajar-pelajar electrical, junior Encik Norizan, ada ke yang mungkin nak tanya soalan?
Okey, kita tunggu, kita bagi lebih kurang lagi 30 saat. Tengok siapa-siapa mungkin ada nak tanya soalan. Nampak sunyi sepi daripada kalangan audiens kita ni. Tak tahu pergi mana ni. Jadi kita harapkan penyertaan daripada audiens kita. Mungkin daripada kalangan staff kita sendiri, kalau ada mungkin soalan yang nak ditanya, boleh bertanyakan soalan. Sekiranya audien malu-malu boleh typekan soalan di bahagian kotak chatting. Sekiranya malu nak bertanya lah. Ya, betul. Terima kasih daripada kita punya bahagian pembangunan industri, Cik Senorita. Betul, kalau siapa mungkin pelajar kita ni segan ni, boleh type dekat ruangan komen kan. Jadi bukan selalu kita dapat bersama dengan Cik Nurlizan ni. Ni eksklusif, eksklusif kita bawakan. Kan. Okeylah. Saya tengok mungkin saya boleh kata kalau pelajar kita ni tak ada soalan, okey, sama ada pelajar kita ni mereka mungkin kurang faham ataupun sebenarnya mereka sangat faham. Dan saya yakin sebenarnya tak ada soalan ni sebab pelajar kita sangat faham. Sebab saya yakin perkongsian kita pada hari ni saya katakan memang perkongsian yang terbaik, yang memang banyak input-input yang terbaik yang sampai pelajar kita ni mungkin tak ada soalan nak tanya. Sebab saya yakin sebelum ni ada pelajar kita kata nak tanya soalan. Tapi mungkin bila dengan perkongsian yang kita adakan hari ni, banyak sangat detail-detail daripada Cik Nurlizan sendiri yang memang mungkin pelajar kami ni cakap, oh ini memang dah terjawab semua persoalan mereka. Jadi Cik Nurlizan, yang terakhir sekali, sebelum kita buat penutupan, mungkin Cik Nurlizan boleh bagi kami beberapa tips, nasihat berkenaan dengan pelajar-pelajar kami yang sedang belajar ataupun yang mungkin akan menamatkan pengajian dalam masa terdekat. Mungkin apa nasihat-nasihat yang Cik Nurlizan boleh bagi pada pelajar kami? Silakan Cik Nurlizan. Okey. Kita orang buat talk ni tak ada ni tak ada dialog, tak ada skrip tak ada skrip kosong takut budak-budak fikir lah cikgu dah susun skrip, tak ada. Betul, santai, kita santai. Kita santai ni. Semua banyak santai. Saya pun ada layan customer ni, tengah layan customer kan ni. And then take note untuk soalan je lah, soalan jadi saya jawab. Okey. Untuk ni. Jadi ini penutup kesimpulan Ya, betul. Betul. Cik Nurlizan boleh buat penutup, tips dan juga kesimpulan berkenaan dengan perkongsian pada hari ini dan apa mungkin saranan yang Cik Nurlizan boleh beri pada pelajar kami sendiri. Okey, untuk yang graduat yang nak habis belajar ataupun yang tengah belajar, pastikan kita orang tahulah lepas kita orang habis IKM kelak kita orang mau pergi sini. Yang mesti tahu macam kami dulu habis belajar IKM, kami pergi sambung lagi diploma lah. Perjalanannya perlu disusun awal. Minat mungkin kita orang habis belajar, habis IKM, macam contoh kita orang dah ada casmen, pastikan casmen kita orang tak berguna lepas tu lah. Jangan madah tak casmen aku si diguna. Ini aku nak gunakan casmen ku ya. Salah satu kita orang boleh gunakan casmen kita orang tak, kita orang buka company kediri. Tapi belajar daripada orang kita dulu. Sebelum kau buka company kediri, kau mesti belajar daripada orang dulu. Kami buka MIE tu pun untuk electrical tu pun belajar daripada bos besar kami orang dulu. Daripada WAK, gini manage gaji pekerja, and then bos beri duit, bos pergi melancong 2-3 bulan, bos beri duit besar-besar, kena buat sikit beg, gini kau nak bagi duit tiap-tiap minggu dengan pekerja untuk advance, and then jumpa lagi dengan bos yang kaki marah, gini kau nak handle orang yang kaki marah, and then masuk meeting dek, habis kau kena tiaw, gini kau cool down orang dalam meetingnya. Pandailah pakai kopiah masuk meeting, pandailah orang cool. Ayah antara salah satu contoh kita orang boleh beri dalam meeting untuk kita orang bila tak keluar aku jadi aku jadi engineer aja masuk dalam bilik meeting ataupun kita orang supervisor, kuli saya dah aku nak harap masuk dalam bilik meeting saya dah. Kita orang tak menguasa nak jadi supervisor,
ataupun aku nak jadi engineer. Ya aja masuk meeting. Engineer meeting dengan sidak consultant. Mun kita orang sebagai supervisor, kita akan meeting dengan sidak bos-bos saja ya. Bos depan-depan lah, bukan dengan consultant. Jadi kita orang jadi engineer berpeluang lah jumpa dengan consultant, cerita dengan consultant, berjumpa lekat meetingnya mesti minum. Ya wajib untuk cool down daknya pun ya. Emosi dalam meetingnya. And then bila kita sampai berasa si dapat nak kerja, jangan putus asa. Usaha cari kawan yang dah bergerak buka company ataupun dah berniaga. Cari tanya sebab kita orang lebih akrab dengan kawan-kawan. Sebagai contoh ada kawan tu mbak food panda. Jadinya akan tarik kawan-kawannya untuk jadi food panda yang menganggur. Contoh ke tak ya. Jadi mun kita orang rasa si dapat nak kerja, hantar interview saya dah bunyi, hantar resume pun saya dah bunyi, klik. Makin-makin jenis tu PKP nak keluar interview si dapat. Just live tidak tu pun tipis rasa peluang. Hanya ada 500 orang lagi peserta dalamnya mana. Sorry tu kamu dah 2-3 hari saya dah lah bunyi lah ya. Jadi jangan putus asa. Cari kawan yang dah buka bisnes. Cari danya develop gini aku nak buka bisnes aku. Bincang dengan kawan-kawan tu. Paling senang cari keperluan mungkin itu. Macam contoh electrical saya dah. Tapi aircon ada. Developkan airconnya. Gini nak develop aircon cari cikgu ataupun cari yang dah mulah benda tu. Kami pun cikgu aircon juga. Nak belajar dengan kami boleh. Memang ada kelasnya untuk aircon. Untuk aircon sebab kami orang dah mula untuk training center aircon di Bintulu tu. Within setahun lepas kami bergerak sikit Sarawak untuk mula training aircon tu. Jadi untuk tahun kedua PKP kami bergerak di situ aja. Cik dah bergerak sini-sini. Kami pun involve on training untuk aircon. Jadi ada juga yang 2-3 orang datang dengan kami jangan silap langkah bila kita orang keluar daripada IKM, daripada sini kita orang keluar and then buka company and then klik customer dah. Jangan silap langkah. Maknanya kau pasang ubah sikit tune kau ya. Macam contoh ada 2-3 orang kontraktor datang dengan kami yang ada aku dah job lah. Kita electrical sama. Wiringnya pun mula wiring. Kita pun mula wiring. Tapi nyanangga daripada MIE kena MIE tu. Hari-hari ada job. Hari-hari kambuh dalam Facebook. Hari-hari kau iklan kau pun jadual. Kami orang dah job padanya. Sebab sikit belajar. Belajar dulu kita orang turunkan ego. Aku tahulah kau pun bisnes mula-mula kau pun keluar duit modal sendiri. Kami orang dah duit tu untuk keluarkan bisnes tu. Duit gaji yang aku dapat tu lah hasilnya. Aku mupok pada orang kita tu. Mupok mula bisnes. Tapi alhamdulillah kini tu dah ada office and then branch nombor 2 akan masuk, branch nombor 3 ongoing. Yang proses yang kita olah kini tu. Jadi bina bisnes cari kawan yang tahu mula bisnes ataupun cari cik. Yang untuk part of business lah mungkin kita masih juga kekal nak cari kerja, kau tunggulah sampai bila-bila. Buat masa tu sedar dah. Orang dah sedar nunggu kita dah. Kau pasal bangun pagi pukul 7 menghadap depan pagar pintu depan. Sedar kau datang awal, bos datang akhir, sedar. Mun lagi kau pukul 9 bos call untuk invite interview, sorry to say. Ya jawapannya. Right, ayah untuk umpan. Okey tak? Baik. Okey, Cik Nurlizan. Jadi tadi yang paling ditekankan oleh Cik Nurlizan berkenaan dengan jangan malu untuk belajar. Jadi cari ilmu sebanyaknya dan sebenarnya puncak tertinggi kepada ilmu adalah semakin banyak kita belajar sebenarnya semakin banyak yang kita tak tahu dan semakin kita tahu yang kita ni ada banyak lagi benda yang kita kena belajar. Dan bila Cik Nurlizan cakap tadi berkenaan dengan pemilihan kawan yang baik, cari kawan yang berniaga juga. Kalau memang berminat dengan kerjaya keusahawanan, cari kawan-kawan yang menjalankan perniagaan. Dan yang terakhir sekali, Cik Nurlizan juga cakap berkenaan dengan jangan pernah berputus asa. Jangan pernah
berputus asa dengan situasi sekarang pandemik dan sebagainya. Memang banyak cabaran, tapi kena letak set dalam kepala kita, rezeki insya-Allah memang ada untuk kita. Yang penting tanggungjawab kita berusaha dan buat yang terbaik. Dan Cik Norizan, kita tengok hari ni sebenarnya penyertaan kita hari ni Cik Norizan sangat baik sebenarnya. Kita ada lebih daripada 100 penyertaan dan lebih daripada 100 yang mendengar. Kalau kita tambah 2 sebab seorang ada 2 telinga, jadi lebih kurang kita ada 200 telinga yang mendengar kita hari ni. Jadi bagi saya banyak sangat perkongsian yang baik yang diberikan oleh Cik Nurlizan dan kita boleh lihat banyak tips-tips. Jadi saya harap pelajar-pelajar kita ada catat setiap tips yang diberikan oleh Cik Nurlizan sendiri. Baik, jadi sebagai penutup, kesimpulan dan juga kita nak teruskan penutupan. Jadi suka sebenarnya saya nak menjemput timbalan pengarah hal ehwal pelajar dan juga khidmat pengurusan Encik Wan Alwi bin Wan Bujang untuk menyampaikan sepatah dua kata, seterusnya melakukan penutupan, ucapan penutupan untuk program perkongsian kita pada petang ni. Jadi saya persilakan Encik Wan Alwi. Okey, terima kasih saudara moderator Cik Aiman dan yang saya hormati Cik Nurlizan Karim, merupakan alumni daripada IPMA, khususnya daripada Kuching dan juga daripada BMI Uni KL, dan seterusnya pelajar-pelajar sekalian lah. Dan terima kasih juga kepada jawatankuasa ni yang telah menyediakan platform ini, menjemput Cik Nurlizan untuk bersama-sama dengan para pelajar untuk kita berkongsi pengalaman yang Cik Nurlizan ada. Dan alhamdulillah berhenti daripada awal sehingga akhir berkenaan dengan sampaikan oleh Cik Nurlizan, ianya memang banyak manfaat khususnya kepada para pelajar sekalian lah. Dan apa yang ditekankan oleh Cik Nurlizan sepanjang perkongsian beliau pada petang ini ialah iaitu tentang penekanan kepada banyak perkara. Yang pertama sekali yang ingin saya nak sebutkan di sini ialah berkenaan dengan sikap. Itu juga merupakan perkara yang paling penting apabila kita nak mewujudkan satu perniagaan. Sebab kita nak mewujudkan satu perniagaan ini, disiplin kita kena kuat. Disiplin kita kena kuat, attitude kita kena bagus dari segi pengalaman kerja kita, pengalaman kita dalam membuat perancangan, pengurusan dan sebagainya. Semua itu ada disebut oleh Cik Nurlizan. Jadi alhamdulillah ini bukan merupakan bukan merupakan satu daripada program untuk kita terhenti di sini, tapi kita akan jemput lagi banyak alumni yang sedia ada untuk kita berkongsi bersama dengan alumni lain. Dan insya-Allah ini adalah merupakan satu platform yang baik khususnya kepada para pelajar sekalian, di mana selaras dengan tajuk yang kita beri pada petang ini ialah ianya lebih menekankan Okey, jadi kita tunggu sebentar ya. Encik Wan mungkin ada masalah jaringan internet. Kita boleh tunggu sekejap. Okey, kita tunggu sekejap ya. Tengok sekejap. 30 saat kita bagi.
Kita tunggu sekejap ya. Sekejap. Tak berapa ada isi untuk kehadiran dalam link tu. Baik, okey, jadi sementara kita menunggu Encik Wan, kita bagi mungkin lagi seminit, kita cuba menunggu lagi Encik Wan. Saya nak minta semua pelajar kita untuk isi borang kehadiran di ruangan komen. Kita ada bagi borang kehadiran. Minta untuk pelajar-pelajar kita isi form lah, isi form untuk kehadiran, untuk kita buat laporan untuk kehadiran pada hari ini. Baik, okey. Jadi saya baru mendapat makluman, okey. Jadi kita Encik Wan Alwi ada masalah jaringan internet, okey, dan kita tidak berjaya untuk menghubungi beliau. Tapi apa yang saya dapat daripada pesanan dan juga penutupan yang diberikan oleh Encik Wan Alwi, iaitu penekanan berkenaan dengan disiplin dan juga kelakuan. Jadi sangat penting kepada pelajar kita semua, kalau nak menjalankan perniagaan kena disiplin, kena pastikan kita boleh menjaga kelakuan kita. Maksud kelakuan ni kita nak jaga dari sudut mungkin kita punya cara kita untuk membelanjakan duit kita, cara kita ni sebenarnya untuk kita terus mencari ilmu dan sebagainya. Maksudnya kita kena ada attitude, kita kena ada satu usaha untuk kita tingkatkan diri kita lagi, untuk kita jadi seorang usahawan ataupun peniaga yang berjaya. Baik, jadi seperti yang kita semua tahu, okey, berita baiknya ini bukan program terakhir dan kita akan ada lagi program-program lain yang kita akan jalankan, yang kita akan buat lagi perkongsian lagi bersama dengan alumni kita, alumni MARA, dan saya harapkan sebenarnya di masa-masa akan datang, saya harapkan penyertaan daripada semua lagi supaya kita boleh dapat lagi tips, kita boleh naikkan lagi semangat kita ni. Bila kita nak jalankan perniagaan, kita kena banyak mendengar, melihat orang-orang yang mungkin sudah menjalankan perniagaan, yang orang yang mungkin sudah berjaya untuk tempoh mungkin beberapa tahun bila mereka ni telah menjalankan perniagaan. Sebab kita memang memerlukan motivasi tu. Kita memerlukan motivasi. Baik. Jadi saya rasa saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Nurlizam bin Karim kerana sudi bersama dengan kita petang ni berkongsi dengan kita. Beliau ada customer nak kena layan kan. Tadi beliau dah bagi tahu ada pelanggan nak kena layan ni. Tapi beliau datang juga sini. Sanggup beliau untuk bagi masa dekat 2 jam bersama dengan kita, berkongsi tips, berkongsi pengalaman. Bukan untuk apa, tapi untuk kita semua ni ada kecenderungan, keinginan untuk kita menjalankan perniagaan. Selain daripada tu, untuk tambah lagi motivasi kita ni. Sebab Cik Nurlizan banyak tekankan tentang kita ni kena ada usaha untuk jadi individu yang lebih baik. Menjadi individu yang lebih baik. Jadi ucapan terima kasih tak terhingga kepada Cik Nurlizan kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan kepada staf MARA yang juga bersama kami bagi feedback kan. Dan ucapan tak terhingga juga terima kasih kepada pelajar-pelajar kita yang hari ini bersama dengan kita, bersama-sama duduk mendengar perkongsian yang diberikan oleh Encik Nurlizan. Jadi kita semua tahu, banyak kelebihan yang kita dapat bila kita ini suka menimba ilmu. Jadi ucapan terakhir daripada saya, teruskan mencari ilmu, jangan pernah berhenti mencari ilmu, kerana mencari ilmu ini daripada kita ini kecil sehinggalah kita ini berada di liang lahat sekalipun. Maksudnya nak bagi tahu daripada tua sehingga daripada kita muda sehingga kita tua, proses menimba ilmu ini tetap perlu diteruskan.
Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua dan pastikan semua stay safe, stay at home, jaga diri baik-baik, ikuti semua inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan untuk membendung COVID-19. Jadi kita doa, kita harap kita boleh jalani kehidupan seperti biasa dan kita boleh mungkin di masa akan datang kita boleh buat lagi program-program macam ni, tapi mungkin kita boleh buat secara bersemuka. Kita jumpa depan-depan, mungkin dia lebih shock, dia lebih ada semangat dia. Dia ada dia punya semangat dia bila kita dapat jumpa depan-depan. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi untuk sesi webinar di masa akan datang. Alright? Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Alright, terima kasih tetamu dan Aiman. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa isi borang kehadiran kat link tu. Okay, sir.